Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sambungan bab seterusnya, ingkar kepada nikmat Allah. Surat 771. Mutasyabih tu dah habis Mutasyabihat tu. Bab seterusnya, bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah. Mereka ini mengetahui nikmat Allah. Thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Bab yang ini tidak ada kaitan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya bab sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia bincang masalah panjang lah. Bab sebelumnya bab mutasyabihat dan muhkamat dah jelas dah masalah tu. Bahawa kesimpulan yang kita buat bahawa tiada ulama salaf yang meletakkan sifat-sifat Allah ni dalam bab mutasyabihat. Yang mungkin jadi mutasyabihat hanyalah kaifiyat dia, ya betul. Kaifiyat tersebut memang kita tak tahu kaifiyat sifat Allah Ta'ala. Lepas tu salah menetapkan sifat tapi tidak menetapkan kaifiyat dan menjahilkan kaifiyat. Maksud menjahilkan kaifiyat maksudnya apa? Cara sifat tersebut kita kata kita tak tahu, tapi sifat tersebut kita kata kita tahu maknanya. Faham tak? Contohnya kita sebut perkataan tadi lah, istiwa tu, kita tahu makna istiwa, tapi kita tak tahu hakikat istiwa. Itu maksudnya. Itu kesimpulan yang kita buat salafus ulama salaf. Adapun golongan yang datang selepasnya, dia ada sama ada dia menafikan sifat tersebut langsung terus, dia panggil ahlu ta'til, ataupun dia tidak menafikan, dia cuma dia takwil, ataupun dipanggil al-ta'til, ahlu ta'wil, ataupun golongan yang menyimpang satu lagi dipanggil ahlu tashbih, disamakan dengan makhluk. Jadi ini tiga golongan yang menyimpang daripada sifat-sifat Allah Subhanahu taala. Itu kesimpulan pada kuliah lepas. Pada kuliah hari ini pula ingkar kepada nikmat Allah, iaitu berkenaan dengan orang yang mendapat nikmat Allah lalu dia menisbahkannya kepada makhluk. Ini bahaya terutama sekali time politik sekarang ya. Jika tidak ada ni, matilah kita. Semua ni nikmat ni disebabkan oleh parti sekian dan sekian. Macam itulah. Maksudnya dia menisbahkan secara penuh nikmat tersebut ialah kepada makhluk. Yang ni satu perkara yang boleh merosakkan akidah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalilnya. Penulis menyebut dalil daripada Quran, surah An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkiruna wa aktsaruhumul kafirun. Dalam menafsirkan ayat di atas, Mujahid berkata bahawa sesungguhnya maksudnya adalah kata-kata seseorang itu, ini adalah harta kekayaanku yang diwariskan oleh nenek moyangku. Nampak tak? Bayangkan kata macam ini pun pada pendapat Mujahid pun dah seolah-olah menisbahkan nikmat tadi kepada makhluk. Bayangkan kalau yang lebih daripada tu. Itu pendapat Mujahid. Adakah kata-kata ni secara itlaknya memang dia merosakkan akidah? Sebenarnya secara umumnya tak rosakkan akidah. Sebab kalau kita baca kitab-kitab sirah, betapa banyak para sahabat sebenarnya Al-Barra bila dia angkat dunia Aqabah tu kan, dia kata, ya Rasulullah, kamu datanglah kat kami akan pertahankan kamu. Macam mana kami pertahankan ibu kami, mak kami, isteri-isteri kami. Dan juga sebetulnya kami ni ada tanah yang kami warisi daripada datuk nenek moyang kami. Nampak tak? Kami warisi dari nenek moyang kami. Ini juga ada hadis sahih Muslim, kita akan jumpa nanti hadis Al-Ash'ath bila kata dia ada tanah. Dia berebut tanah dengan seorang, dia kata, tanah ini aku warisi dari datuk nenek moyangku. Nampak tak? Tak, Nabi tak kata pun syirik. Tapi mungkin Mujahid kat sini dia letakkan kalam ni, iaitu pada golongan yang kata macam ni dalam keadaan dia iktiqad secara penuh bahawa Allah Ta'ala tak terlibat. Dia memang dia kaya sebab datuk nenek moyang dia. Yang macam kisah yang seorang pendeta Yahudi, malaikat berjumpa dengan 3 orang Yahudi. Pernah dengar kisah tu kan? Kisah yang famous tu, yang malaikat tu dia menyamar je orang miskin, datang jumpa orang pertama tu penyakit botak, orang datang yang kedua penyakit kulit, yang ketiga dia buta. Kan? Bila yang golongan tu dia dah kaya, dia datang sekali lagi, dia minta apa? Minta sedekah, dia kata apa?
Dia kata kau dulu miskin. Tak, aku tak miskin. Harta ini aku warisi daripada kabir an kabir, daripada besar maksudnya daripada datuk nenek moyangku. Jadi kat sini seolah-olah maksud mungkin mujahid ini ialah seperti yang disebutkan oleh yang pendeta Yahudi tadi, orang Yahudi yang 3 orang tadi, yang 2 orang tadi. Ya, faham Jadi jangan kita disebahkan, oh mujahid ni takkan cakap ni tak boleh. Tidak. Barakallahu fikum. Jadi Aun bin Abdullah mengatakan, yakni berkata mereka, kalau bukan kerana fulan, nampak? Kalau bukanlah kerana parti sekian dan sekian, negara kita ni, bukan Malaysia lah, negara lain, Mauritania, negara kita ini masih lagi mundur terkebelakang, contohnya. Kalau bukan kerana fulan dan fulan, tentu tidak akan menjadi sebegini. Kalau sebaliknya kan? Kalau sebaliknya, contoh, kerana dia ni lah yang sama dah juga, sama tadi. Dia sebab dia ni lah, kita ni maju. Tanpa dia ni habis kita. Tak makan kita, pencen tak dapat, negara huru-hara, jalan raya tak ada, bangunan tak ada. Itu contohlah. Menurut tafsiran Ibn Qutaybah, mereka itu mengatakan ini berkat syafaat sembahan-sembahan kita. Ini lain pula. Ini berkat syafaat sembahan-sembahan kita. Bila kata kenapa maju ni, ini berkat kita pas kita buat feng shui ni lah. Contohnya. Ini berkat kita pas. Sebab apa kamu tak kena accident ni? Sebab berkat aku pakai tangkal ni lah. Sebab apa anak kamu jadi baik ni? Berkat aku pergi cium, aku minum, aku telah naik tok guru aku lah, air tok guru aku. Itu lain tu, sensitif tu. Kan? Nak dengar tak tu? Dia kata, Syekh, aku nak sebahagian daripada badanmu, wahai Syekh. Buka mulut kamu. Dulu dah. Dia pun telan. Dia pun tengah bangga dia cerita tu. Tengah bangga dia cerita benda tersebut. Lalu dia kata ambil gambar. Nanti ambil gambar dengan Tok Syekh, nanti mungkin nanti anak kamu akan beri kesan gambar tadi kepada anak kamu nanti. Macam ni lah. Letaklah gambar Tok Syekh yang beribu-ribu pun, kalau anak tak didik Al-Quran dengan sunnah, tak apa, tak jadi. Bukan sebab gambar anak kita jadi bagus. Ini sama tak macam berhala? Sebabkan gambar nanti bila anak kamu simpan gambar ni akan beri kesan pada anak kamu. Sama lah macam orang pegang tanggal ni akan beri kesan pada sekian-sekian. Kalau Nabi nak beri kesan pada sahabat lah, para sahabat rindu kat Nabi tak? Mesti rindu. Nabi dah katalah, buatlah patung aku, ambil gambar aku, lukis gambar aku, letak rumah seorang-seorang. Kau rindu. Kalau rindu tengok gambar tu. Bila rindu kan, bila rindu tengok gambar, tengok handphone, tengok apa. Kalau Nabi dah kata tak, para sahabat boleh rindu kat Nabi. Kalau tak, Nabi dah buat dah. Bahkan kita semua nak tengok Nabi, tu tak? Tak ada siapa yang kata. Bahkan ada hadis Nabi SAW kata, berapa ramai orang yang sanggup kata membagi anak dia, isteri dia semata-mata nak jumpa dengan aku. Abul Abbas ni siapa? Abul Abbas ni Ibn Taymiyah. Abul Abbas ni Ibn Taymiyah. Abu Al-Abbas ni Ibn Taymiyah. Ni kunyah dia. Kemungkinan tak sebut Ibn Taymiyah, mungkin pada dia tak nak orang pada zaman tersebut kalau kenal Ibn Taymiyah, maka orang tak nak dengar kitab dia. Betul disebut Abul Abbas. Kemungkinan, itu mungkin sebabnya. Tapi Ibn Qayyim disebut dalam kitab ni. Contoh Abul Abbas berkata, setelah mengupas hadis Zaid bin Khalid yang telah lewat di dalam, yang telah kita lalu dalam, terdapat firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, sebahagian hamba dari hamba-Ku telah beriman dan sebahagian lain telah kafir. Yang ni pasal hadis apa ni? Seperti ingat balik hadis Zaid bin Khalid ni. Itu sebahagian dari hamba-Ku telah beriman dan sebahagian lain kafir. Hadis apa ni? Hadis berkenaan dengan hujan. Hujan malam tadi kan, Nabi SAW kata malam tadi hujan. Disebabkan hujan malam tadi, ada sebagian hamba-Ku telah kafir, sebagian hamba-Ku telah beriman. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, siapa yang menisbahkan hujan ini kepada Allah Ta'ala, maka dia beriman. Siapa menisbahkan hujan ini kepada bintang sekian dan sekian, maka dia telah kafir dan beriman dengan bintang tersebut. Itu maksud hadis tadi. Jadi maksud tadi, dia menisbahkan nikmat hujan tadi kepada siapa?
kepada bintang tadi. Faham tak? Itu maksudnya telah rosak akidahnya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Allah Ta'ala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbahkan nikmat kepada selainnya. Di antara kaum salaf yang ada mengatakan, iaitu seperti kata mereka, anginnya edak, nakhodanya tangkas. Ini maksudnya apa? Ini bahasa Arab lah. Iaitu kapal tu dengan elok. Sebab apa? Sebab nakhoda dia bagus, hebat apa semua. Jadi kita sampai. Boleh tak cakap macam tu? Boleh, tapi kita kena cakap ba'dallah Ta'ala, selepas Allah Ta'ala, baru boleh cakap macam tu. Kalau tak ada, kalau bukanlah kerana ustaz sekian-sekian, selepas Allah Ta'ala, kita tak tahu kita ni jadi apa, boleh. Tapi mesti ba'dallah, selepas Allah Ta'ala, selepas Allah Ta'ala. Itu cara beradab. Okay? Kalau lama aku tak hantar aku sekolah dulu, tak jadi apa, tapi selepas Allah Ta'ala bantu akulah, ba'dallah. Kalau ustaz susah lah nak ubah ni ustaz. Memang mula-mula susah nak ubah. Macam kita dulu suka kutuk hujan kan, celaka hujan ni. Nak ubah tu susah. Dulu kalau, mesti sebab kalau tak? Kalau lah nak ubah kalau tu bukan senang, kadang-kadang tersasul lagi. Tapi ini akidah, kita kena ubah. Itu Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya satu fatwa. Wahai Syekh, ada seorang perempuan tua, dia ni bila terkena musibah dia akan, macam Melayu kita panggil apa? Belatah tu mencarut, betul tak? Jatuh itulah, jatuh inilah kan. Apalah. Orang Melaka tahulah. Kan? Bila ni jatuh. Oh ni apa semua kan. Apa kena buat? Syekh bin Baz kata kena ubah, wajib ubah. Ustaz, melatah bukan Syekh, melatah tu bukan benda yang kontrol. Dia kena ubah, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Dia kena ubah juga. Jadi syarahannya, penjelasannya, ya'rifuna binikmatallah. Maksud 772 tu. Mereka mengetahui nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka adalah orang kafir. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan apa yang disebutkan para ulama tentang artinya. Ibnu Jarir berkata, Ibnu Jarir siapa? Imam Jarir At-Tabari. Nampak tak? Kita ambil kitab-kitab lepas zaman Muhammad Abdul Wahab tak? Kita ambil kitab Imam At-Tabari. Ni kata apa? Sesungguhnya ulama takwil. Okey, takwil ni dalam bahasa Arab boleh bawa 3 maksud. Atau kita kata 4 maksud. Satu, takwil dengan makna tafsir. Itu takwil dengan makna tafsir. Maksudnya apakah huraian terhadap ayat tersebut? Itu tafsir. Yang kedua, takwil dengan maksud mengetahui sesuatu dengan hakikat yang sebenar. Itu maksud takwil. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan siapa pun tak tahu takwilnya melainkan Allah. Maksudnya tak tahu hakikat sebenarnya. Iaitu bila Allah Ta'ala sebut sebagian ayat ni, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat yang tak jelas maknanya. Dan mutasyabihat ni Allah Ta'ala kata warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan ilmunya tetap tegap, dia akan kata kami beriman dengan Allah Ta'ala dengan benda-benda yang kami tak tahu maknanya. Kullum min indina, indi rabbina, semua datang daripada Allah Ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tak ada siapa pun mengetahui takwilnya yang sebenar illallah. Takwil sini maksudnya apa? Hakikat sesuatu perkara. Yang ketiga, takwil itu ialah apa yang kesan terhadap sesuatu kejadian. Allah kata zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Ta'ala kata bila beramal, bila buat kerja, beramal soleh apa semua, akan dapat syurga. Jadi kesan terhadap amalan soleh itu dapat syurga. Kesan terhadap suatu perbuatan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Zalika khair, itulah sebaik-baik perkara, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik takwil, itu sebaik-baik kesan terhadap amalan soleh. Itu ketiga. Yang keempat, takwil maksud dia ialah menukarkan lafaz dia, memusingkan lafaz yang jelas
kepada lafaz yang tak jelas. Maksudnya dia ada dua lafaz, dua makna. Satu makna jelas, satu makna tak jelas. Dia ambil makna tak jelas ni, yang dibuang makna yang jelas. Maksudnya contoh tadi dia sebut arash, Allah Ta'ala di atas arash, fauqa arsh, istawa al arsh. Jelas ni maksudnya Allah Ta'ala istiwa atas arash, jelas. Dia pakai takwil, maksudnya dia pakai makna yang tak jelas, iaitu menguasai arash, contoh. Jadi yang dalam empat-empat tu yang dikeji, satu yang terpuji, tiga. Yang tiga, yang pertama tafsir, mengetahui hakikat sebenar, kesan terhadap satu perkara, itu okey punya takwil. Yang satu lagi yang last tadi, takwil dengan makna memusingkan lafaz dia yang jelas kepada yang tak jelas, itu maksudnya takwil yang tak betul. Ada stamina lagi ni? Betul, ada stamina lagi? Sikit lagi boleh? Boleh 5 minit? 5 minit. Nak ajak minum kopi tak boleh, ustaz je boleh minum. Ini dalam kitab ni kata apa? Sesungguhnya ulama takwil berbeza pendapat tentang dimaksudkan dengan nikmat. Maksudnya mereka mengetahui nikmat Allah. Nikmat ni apa dia? Sufyan menyebut dari As-Suddi, mereka mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Ia berkata, As-Suddi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya orang musyrikin ni tahu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ingkar kepada Nabi Muhammad. Jadi nikmat di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya betul, Allah Taala sebut dalam Quran dalam banyak surah. Laqad manna Allah, Allah Taala dalam surah Ali Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah Taala telah beri satu pemberian yang hebat kepada orang yang beriman. Apa dia? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Taala berikan hantar kepada mereka rasul di kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Baca ayat mereka, mengajar Al-Quran dan hikmah. Maksudnya kat sini manna ni pemberian, jadi nikmat. Jadi tafsiran Sudi ni betul tak? Betul juga. Yang lain berkata, akan tetapi artinya mereka mengetahui bahawa nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ini adalah dari sisi Allah, dan bahawa Allah lah yang memberi nikmat itu kepada mereka. Akan tetapi mereka mengingkari itu dengan mengatakan mereka mewarisi nikmat-nikmat itu dari bapa-bapa mereka tadilah. Jadi Ibn Jarir kata makna yang lebih luas daripada itu lagi, bukan sekadar Muhammad. Maksudnya segala bentuk nikmat yang mereka kufur dan mereka katakan bukan daripada Allah. Ibn Jarir meriwayatkan daripada Mujahid tentang ayat mereka mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Ia berkata, Mujahid berkatalah maksudnya, nikmat itu adalah rumah-rumah, binatang ternak, rezeki yang keluar daripada binatang ternak tadi, baju dari besi dan kain. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui ini kemudian mengingkarinya. Mereka berkata, ini dahulu milik bapa-bapa kami, lalu mereka mewariskannya kepada kami. Yang lain berkata artinya adalah bahawa orang-orang yang kafir itu, jika dikatakan kepada mereka siapa yang bagi rezeki, mereka mengakui bahawa Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Kemudian mereka mengingkarinya dengan perkataan mereka, Allah memberi rezeki kepada kami dengan syafaat Tuhan-Tuhan kami. Ini yang bahaya ni. Ini kita tengok sekarang, kata Allah Ta'ala suka kepada kita sebab kita syafaat syekh-syekh kami. Allah Ta'ala bagi kemudahan, Allah Ta'ala bagi kemenangan sebab syafaat kita buat majlis qasidah ni. Ada kepercayaan, ada i'tiqad. Sebab itulah kita tengok kenapa setengah-setengah pemimpin politik beria-ria nak buat juga benda tersebut. Sebab mereka telah menjanjikan kepada pemimpin politik tersebut, siapa yang buat benda ni, majlis qasidah ni, maka majlis tersebut akan ditangi pada Nabi SAW, maka Nabi akan bagi kemenangan kepada mereka. Sebab tu yang parti tu membuat, parti ini membuat juga. Nampak tak? Nanti kita pelik, kenapa dua-dua boleh terima benda ni? Sebab dia menjanjikan benda tersebut. Sebab tu kenapa, tak mahu sebutlah, nak kutuk kan ni, kenapa orang-orang yang berada yang banyak ikut orang. Tempat-tempat orang, puak-puak orang kat mana? Dekat Tamanta,
Damansara Sarah, dia tak pergi serambut. Selayang ada sayang? Tak ada. Dia tak ada puak dia akan pergi tempat-tempat. Sebab sebab dia menjanjikan instant punya kemenangan kepada mereka. Siapa yang buat majlis tersebut akan mendapat kemenangan bersama dengan Nabi, akan dibangkitkan bersama para Nabi, dibangkitkan dengan para Rasul. Jadi orang tadi selama hidup ni bersukaria, lah minit ni baru dia nak insaf, dia nak masuk syurga dengan cepat ni. Dia tak datang kelas, tak nak mengaji, tak nak belajar tajwid, tak nak belajar apa semua. Dia nak instant, nak cepat. Kita dah selama dunia kita dunia yang lalai. Sekarang ni aku dah last minute, takkan nak mengaji hadis lagi. Ustaz tebal kitab ni, berapa ribu surat ni nak mengajar banyak ni. Dah bertahun-tahun dah, baru Ustaz 272 tak habis-habis kitab lagi. Barakallahu fikum. Kita kata ini, kita contohnya menisbahkan nikmat tadi kepada dia tahu Allah Ta'ala bagi rezeki, tahu tak? Tanya siapa bagi rezeki ni? Allah. Tapi atas syafaat, bantuan sekian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita baca ayat sebelum ni kan, Allah Ta'ala tak pernah kata dalam Quran pun, kan kepada aku dan kepada Nabi lah kamu berharap. Tak pernah. Kan bila Rasul Taubah kan, sayu'tina Allah wa rasuluhu, Allah Ta'ala akan beri, Nabi akan beri. Tapi bila berharap, inna ilallahi raghibun, kita hanya kepada Allah kita harap. Nampak? Barakallahu fikum. Kemudian menyebutkan seperti ini dari Ibn Qutaybah, iaitu Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah Ad-Dainuri, seorang qadhi Mesir. Ahli nahwu dan ahli bahasa. Ini cerita bahasa Ibn Qutaybah lah. Karangan yang sangat bagus, bermanfaat, mempunyai banyak ilmu, aktif dan bergerak, mendengarkan hadis bin Ishaq bin Rahawai, dan seakan-akan wafat pada tahun 276. Ini kita nak tu tarikh tu. Salah tak ni? Confirm salah lah, mengaji dengan Ishaq bin Rahawai. Kata kadang-kadang orang bagi saya, kita bagi artikel, dia bagi artikel berkenaan baru-baru ni, berkenaan dengan hukum berjoget-joget dalam berzikir. Dia rak ke atas Ustaz Aziz Sobri punya artikel. Dah baca tak? Yang Asyairah punya tu. Dia kata imam sekian mengata imam sekian. Bila kita tengok semua imam-imam yang disebut tu, semua imam yang datang selepas tahun ke 300-400 Hijrah. Maksudnya khalaf, bukan salaf. Imam Suyuti rahimahullah berkata, dibenarkan berjoget-joget ketika berzikir. Imam Fulan dan Fulan Al-Qattani berkatakan boleh berzikir-zikir, joget berzikir-zikir. Fulan kata boleh semua kata boleh. Barakallahu fikum. Tapi kita tengok rupanya yang ulama tu bukan ulama sadar, yang datang kemudian. Tuan-tuan rahimakumullah, jangan bila kita baca artikel kata ulama sekian-sekian, imam sekian-sekian mengatakan boleh. Kata ni ustaz ada ulama kata boleh. Tengok dulu ulama mana yang sebut tu. Ya, mungkin dia ulama hebat. Saya Imam Suyuti rahimahullah, kita baca kitab dia Al-Itqan dan semua macam-macam kitab-kitab yang kita baca. Tapi tidaklah kita kata dia tu maksum. Setiap pendapat dia benar. Dan tidaklah kita mengutuk imam tersebut. Yang kita kutuk ialah perbuatan dia mengambil pendapat imam tersebut, sedangkan ada imam-imam salaf yang datang sebelum dia, Imam Tartushi. Yang menyebut bahawa benda tersebut ialah bid'ah. Seperti imam-imam kita yang lain. Bahkan Imam Suyuti yang dia kata boleh berjoget tadi, menghukum zindik orang yang main gendang dalam masjid. Nampak tak? Imam yang dia kata tadi tak boleh berjoget tadi, menghukum zindik kata orang yang main gendang dalam masjid. Itu rujuk Abu Anas Madani punya artikel. Yang lain berkata apa yang disebutkan penulis dari Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali, ia adalah Abdullah bin Al-Kufi, seorang ahli zuhud, meriwayatkan hadis daripada ayahnya Aisyah dan Ibnu Abbas. InsyaAllah. Aun bin Abdullah bin Utbah, Abdullah bin Utbah itu sahabat, meriwayatkan daripada Qatadah, Abu Zubair dan Az-Zuhri. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in menilai seorang yang thiqah. Salaf lagi. Lepas tu Masya Allah, barakallahu fikum, Syekh Abdul Wahab ni ialah orang yang menghidupkan, mengeluarkan balik ilmu-ilmu salaf. Ilmu salaf tu ilmu salaf.com tu bagus juga tu, Masya Allah. Sunnah salaf. Website yang bagus yang saya galakkan tuan untuk mencari ilmu ialah ilmusalaf.com. Kalau nak cari kuliah, buka tu ilmusalaf.com. Tak boleh cari dekat tempat-tempat lain lah.
ilmusalah.com, Yayasan Taklim punya website. Sebab kita tak suka promote diri kita sebenarnya. Dan website-website lain lah. Apa lagi? Contohnya Radio Hidayah ada, Radio Kirara. Satu lagi Radio itu Roja tu boleh juga lah, tapi insyaAllah lah barakatuh. Kita nak lepas kuliah lah. Lepas kuliah. Jadi tapi itulah kita ilmusalah.com, insyaAllah barakallahu fikum. Kalau tuan-tuan semua boleh bahasa Arab, lagi bagus ada kuliah-kuliah dalam bahasa Arab. Banyak. Ibnu Zubair Al-Azuri, Ahmad bin Ma'in dan lain sebagainya, Sisiqah Bukhari berkata ia wafat pada tahun 120 Hijrah. Salaf Aun bin Abdullah, mereka mengetahui nikmat Allah tapi kemudian mereka mengingkarinya. Aun bin Abdullah mengatakan dalam menafsirkan ayat di atas, yakni mereka berkata, kalau bukan kerana fulan, tentu tidak akan menjadi begini dan begini. Kalau bukan kerana fulan, aku tidak akan bisa atau boleh begini dan begini. Ibnu Jarir memilih perkataan yang sama. Soalan Ibnu Jarir dia lebih dekat pada pendapat yang ini, sedangkan yang lainnya memilih pendapat yang mengatakan bahawa ayat tersebut mencakupi seluruh apa yang disebutkan para ulama dalam artinya. Pendapat inilah yang benar. Seolah Syekh Wahab kata dalam kitab Fathul Majid ni, penulis kitab ni kata pendapat yang benar ialah lebih umum kepada semua nikmat. Adapun Ibn Jarir Al-Tabari dia pilih pendapat yang mengatakan bahawa bila dapat nikmat dia kata fulan dan fulan, fulan dan fulan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukuplah. Jadi kat sini kesimpulannya, jangan menisbahkan nikmat kepada makhluk. Kita akan baca satu lagi qaul. Lepas tu kita akan tengok pula bab larangan membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Ini tajuk yang besar. Soalan tak? Sufyan bin Uyainah, Sahih Muslim. Ya tadi dalam Fathul Majid. Mana? Ya, mengaji pada tahun mana? Ya. Dia kata it's Muhammad. Oh, tadi tu? Ya, As-Suddi. Sufyan menyebutkan dari As-Suddi. Ya. Kemungkinan ini Sufyan bin Uyainah. Bila sebut Sufyan, Uyainah. Sebab kalau sebut Sufyan, biasanya sebut Sufyan Uyainah. Ulama kita dah seorang dah sepakati dalam perkara tersebut. Tapi bila sebut Al-Thawri, akan sebut Al-Thawri menyebut. Dia akan sebut Al-Thawri menyebut. Bila sebut Al-Thawri, tak ada lain dah Sufyan Al-Thawri. Bila Sufyan, Sufyan bin Uyainah. Itulah kaedah dia. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khaira. Di sini saya ambil kesempatan juga untuk buat iklan sekali lagi. Kita kat Yayasan Taklim sekarang kita buat daurah setiap hari Sabtu. Daurah dalam bahasa Arab. Daurah tu maksudnya ialah kursus sebenarnya, tapi dalam bahasa Arab. Khusus pengajian matan-matan Arab. Kuliah tu dalam bahasa Arab. Ustaz Yusuf bin Salah akan mengajar dalam bahasa Arab 100%. Jadi gelak pula. Bertanya di bahasa lain. Bertanya, kalau antum faham bahasa Arab, nak tanya bahasa lain tak ada masalah. Kalau kita boleh dengar bahasa Arab, faham, tapi tak ada nak cakap, digalakkan datang juga. Memang kita galakkan orang yang nak belajar bahasa Arab, jangan bawa hazah-hazi, tak boleh lah. Dah jauh lah, dah belajar fi'il mudhari', dah belajar mansub, dah belajar maf'ul bihi apa semua tu, untuk meningkatkan ilmu bahasa Arab dia, tak biasa dengar. Memang macam tu pun. Saya dulu masa mula-mula belajar, tak faham pun cikgu cakap, setahun tak faham. Setahun lecturer cakap tak faham. Kita baca, dengar, boleh periksa, hafal buku. Hafal notes, bukan hafal buku, hafal notes. Orang bagi pinjam kat mana-mana budak, pinjam buku state untuk kita hafal. Ini tu mula-mula, tak faham pun. Tapi lepas dalam murur zaman masyarakat kata, InsyaAllah kita dapat tangkap 1, 2, 3. Macam kuliah Syekh bin Baz, mula-mula siapa boleh faham dengan suara dia yang serak apa semua. Tapi lepas dengar boleh dapat. Tapi syarat dia mesti mengaji bahasa Arab lah. Kalau tak tahu kaedah, memang menganga sampai bila-bila lah. Kita kena mengaji bahasa Arab. Lepas tu dah biasa dengan perkataan, saya galak, sangat-sangat galakkan. Kalau siapa ada anak sekolah agama apa lepas SPM ambil bahasa Arab tinggi, bahasa Arab komunikasi apa semua, datang juga. Tempatnya setiap hari Sabtu pukul 8 pagi sampai 1 tengah hari. Kita akan baca 8 buah kitab. 8 buah kitab. Satu sesi, satu hari mungkin 4 kitab. Minggu depan 4 kitab. Ini 8 kitab.
Kitab yang kita kaji semua kita asas dalam mengajar Islam. Kita akan baca kitab Ajrumiyah dalam Nahu. Kita baca kitab Tuhfatul Atfal dalam tajwid. Dia dalam bentuk nazam atau ada nathar, maksudnya syair. Jadi kita akan hafal. Jadi kita akan hafal kaedah-kaedah tu dalam bentuk syair. Bila kita hafal, dia mudah nanti. Sebab tu kata ulama, man hafizal mutun faqad hadzal funun. Siapa yang hafaz mutun, matan-matan ni, maka dia akan kuasai ilmu tersebut. Tapi tak hafal tu, yang tak ingat tu. Barakallahu fikum. Saya galakkan semualah, kalau ada siapa boleh iklankan juga pada orang lain. Setiap hari Sabtu, dan ianya percuma, tak ada bayaran apa pun. Subjek macam ni dia offer kat universiti je, yang kena bayar beribu-ribu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.